Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Nawar Rahis. Bernombor metrik 196834. Saya daripada Bachelor Pendidikan Jasmani. Saya akan membentangkan tentang kursus pengalaman awal di sekolah iaitu PULS yang telah saya jalankan selama 10 hari di SMK Taman Daya Johor Bahru. Sejarah sekolah ini dibuka secara rasmi pada 4 Disember pada tahun 1995. Ia menampung murid-murid yang sebelum itu belajar di SMK Taman Johor Jaya 1 dan 2, SMK Dato' Onn Jaafar, SMK Majidi Baru dan SMK Sri Tebrau. Sekolah ini dilengkapi infrastruktur sekolah yang sangat lengkap dan mempunyai 2 blok 4 tingkat iaitu blok A dan blok B, 2 blok bangunan 2 tingkat iaitu blok C untuk makmal sains dan blok D untuk bengkel kemahiran hidup. Pada tahun 2004, sekolah ini telah mendapat kepercayaan oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk mengendalikan tingkatan 6 bagi aliran sastra, aliran seni dan aliran sains sukan. Pada tahun 2008, sekolah ini sekali lagi mendapat kepercayaan dan amanah dari pihak kementerian untuk mengendalikan kelas rancangan khas KRK bagi murid cemerlang UPSR mendapatkan tawaran melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 KRK. Sekolah ini mempunyai pembahagian pengajaran dan pembelajaran iaitu pada sesi pagi dan sesi petang. Sekolah ini mempunyai visi dan misi iaitu visi sekolah SMK Taman Daya adalah sebuah institusi yang cemerlang dalam memberi ilmu pengetahuan yang berkualiti tinggi, melahirkan modal insan yang memenuhi aspirasi pendidikan negara 2020, dan misi sekolah SMK Taman Daya berdaya tinggi dalam menyediakan sistem pengurusan pendidikan yang cekap dan berkesan bagi melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif, berkepimpinan tinggi, berkebolehan tinggi, berkebolehan menguasai dua bahasa, beretika dan berkerohanian serta beridentiti nasional. Berikut adalah infrastruktur sekolah yang terdapat di sekolah iaitu surau sekolah, gelanggang futsal dan hoki, koperasi sekolah, padang sekolah dan banyak lagi. Sekolah ini mempunyai budaya sekolah iaitu perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin, penggunaan pakaian unit beruniform pada setiap hari Rabu, perhimpunan pagi pada setiap hari, budaya guru masuk dan keluar kelas iaitu memberi salam dan ucapan terima kasih, budaya senaman pagi yang dikendalikan oleh pelajar pra-universiti, program pembangunan insan yang dilakukan pada setiap hari Khamis, budaya luar kelas iaitu memberi salam dan senyuman, dan yang terakhir adalah budaya bantu-membantu antara satu sama lain di kalangan warga sekolah. Seterusnya adalah budaya kerja iaitu menepati masa di mana guru dan pelajar hadir sebelum pukul 7.15 pagi dan pulang selepas sesi persekolahan. Seterusnya adalah role model di mana guru menjadi contoh yang baik kepada murid, dan akhir sekali adalah cintakan profesion di mana guru menunaikan tanggungjawab dan amanah yang diberikan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. Seterusnya adalah refleksi terhadap pemerhatian proses pembelajaran dan pemudacaraan di dalam bilik darjah. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, suasana di dalam kelas adalah sangat tenang dan murid juga fokus pada sesi pengajaran dan pembelajaran. Tetapi kelemahan yang dimiliki pula, murid kurang memberikan perhatian semasa sesi soal jawab yang diberikan oleh guru. Kemudian, kemudahan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar pula adalah kemudahan alatan sukan yang telah disediakan oleh pihak sekolah untuk digunakan oleh murid semasa aktiviti sukan dan aktiviti pendidikan jasmani. Seterusnya, buku teks sebagai rujukan untuk guru dan juga murid. Kelemahan yang dimiliki pula, alatan sukan banyak yang telah rosak dan tidak selamat untuk digunakan lagi. Serta pengajaran dan pembelajaran hanya berpandukan daripada sumber rujukan buku teks sahaja. Seterusnya adalah penyediaan rancangan pengajaran di mana guru membuat rancangan pengajaran secara terperinci. Dengan ini, hasil pembelajaran
mencapai objektif yang ditetapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah pelaksanaan kebat, di mana guru menggunakan kaedah mengajar dua hala, iaitu question and answer, di mana guru memberikan soalan kepada murid dan murid menjawab soalan mengikut fahaman mereka setelah mempelajari apa yang diajar semasa PNP. Seterusnya, guru juga menggunakan peta bulat di papan putih dan bertanya kepada murid apakah yang dipelajarinya semasa proses PNP dijalankan. Guru juga menggunakan kaedah menakul dan mengaplikasikan pengajaran yang telah dipelajari oleh murid untuk menguji sama ada murid memahami atau tidak pengajaran yang telah dipelajarinya. Dengan refleksi ini, apa yang boleh saya katakan adalah pewaktakan guru yang tegas membantu guru itu untuk menguasai suasana di dalam kelas, di mana pelajar tidak berani untuk membuat bising atau tidak menumpukan perhatian. Guru juga telah menekan denda kepada murid yang tidak memberikan perhatian sepenuhnya atau bermain-main semasa sesi PNP dijalankan. Seterusnya adalah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Saya telah melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum iaitu sukan hoki yang telah dikendalikan oleh pengerusi kelab sukan hoki iaitu Cikgu Norshidah Ayub, dibantu oleh pasukan hoki sekolah. Dan juga saya melibatkan diri dalam perjumpaan Persatuan Kadet Pertahanan Awam Malaysia bersama pelajar pra-universiti yang dikendalikan oleh Cikgu Muhammad Fadli bin Zakaria. Semasa proses aktiviti sukan hoki dijalankan, kelas dapat dikendalikan dengan baik dan teratur dan tiada juga sebarang kecederaan yang dialami oleh murid. Tetapi segelintir guru berborak semasa aktiviti sukan hoki dijalankan. Ini boleh meningkatkan risiko kemalangan terhadap murid semasa aktiviti dijalankan. Seterusnya adalah perjumpaan Persatuan Kadet Pertahanan Awam Malaysia, di mana saya diberikan peluang untuk berucap tentang pengalaman diri melanjutkan pelajaran di universiti. Saya dapat memberanikan diri untuk menyampaikan ucapan di hadapan para pelajar pra-universiti dan juga guru-guru yang terlibat. Tetapi apa yang membuat saya kecewa adalah di mana pelajar kurang berminat untuk mendengar ucapan yang saya berikan. Mungkin disebabkan oleh cara ucapan saya itu tidak menarik perhatian mereka untuk memberikan perhatian sepenuhnya. Dan saya menganggap ia adalah sebagai satu cabaran di mana saya juga akan menghadapinya pada suatu hari nanti sebagai guru semasa dengan aktiviti kokurikulum. Pengenalpastian bakat yang dimiliki oleh murid dapat diasah supaya menjadi lebih baik dan boleh mewakili ke peringkat yang lebih tinggi dalam sukan tertentu. Seterusnya, saya juga mempelajari bagaimana untuk mengurus sesuatu pasukan secara profesional. Ini dapat memupuk interaksi murid dengan guru jika berlaku apa-apa masalah atau perkara yang tidak jelas, di mana guru dan murid berbincang untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Sesuatu budaya itu diamalkan dalam kawasan sekolah sebagai platform untuk pelajar dan juga guru mendisiplinkan diri mengikut budaya yang telah ditetapkan. Pelaksanaan budaya sekolah seperti perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin bermula pukul 7.15 pagi, di mana penyampaian maklumat-maklumat penting kepada pelajar dan juga ucapan penghargaan daripada guru kepada murid jika murid telah mengharumkan nama sekolah dalam apa-apa pertandingan yang telah disertai. Kelemahannya pula, perhimpunan yang berlebihan masa akan mengganggu jadual pengajaran dan pembelajaran murid dan juga guru. Seterusnya adalah pakaian unit beruniform pada setiap hari Rabu. Ini bagi membentuk keseragaman dan juga semangat patriotik dalam diri warga sekolah. Seterusnya, disiplin diri dapat dipupuk melalui dengan pakaian unit beruniform. Kelemahannya adalah tiada denda yang dikenakan kepada pelajar jika tidak memakai pakaian unit beruniform masing-masing.
Seterusnya adalah perhimpunan pada setiap pagi yang dilakukan pada setiap hari untuk memastikan murid hadir sebelum pukul 7.15 pagi untuk membuat persediaan awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kelemahannya pula, kurang pantauan dari guru dan pengawas sekolah semasa perhimpunan pagi ini dijalankan. Oleh itu, pelajar akan berborak dan tidak fokus pada perhimpunan yang dijalankan. Seterusnya adalah budaya guru masuk dan keluar kelas seperti memberi salam dan ucapan terima kasih. Ini bagi memupuk sikap hormat para murid kepada guru atau pelawat. Seterusnya adalah program pembangunan modal insan yang dilakukan pada setiap hari Khamis bermula pada pukul 7.15 pagi sehingga pukul 9 pagi. Ini bagi mendekatkan diri kita kepada pencipta tidak mengira agama dan bangsa. Kelemahan yang dimiliki pula, pelajar berborak di barisan belakang semasa ceramah dijalankan. Seterusnya adalah budaya senaman pagi pada setiap hari Selasa yang dikendalikan oleh pelajar pra-universiti. Ini bagi membudayakan gaya hidup sihat di kalangan warga sekolah dan menceriakan suasana sekolah. Tetapi kelemahan yang dimiliki, gaya gerakan dan lagu yang sama digunakan untuk senaman pagi ini. Ini boleh menyebabkan warga sekolah berasa bosan dan jemu apabila senaman pagi ini dilakukan. Seterusnya adalah budaya bantu-membantu di kalangan warga sekolah. Ini bagi meringankan beban guru, beban staf dan beban pelajar atau murid jika memerlukan bantuan. Seterusnya adalah budaya kerja, iaitu menepati masa di mana guru dan murid hadir sebelum 7.15 pagi dan pulang selepas selesai sesi persekolahan pada pukul 2 petang. Tetapi antara kelemahannya adalah segelintir murid lewat hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab tertentu. Seterusnya adalah budaya kerja, iaitu role model di mana guru menjadikan diri mereka. Seterusnya adalah role model di mana guru menjadi contoh kepada murid. Seterusnya adalah role model di mana guru menjadi contoh yang baik kepada murid. Di mana pelajar menjadikan guru itu sebagai individu yang mempengaruhi kelakuan baik mereka semasa di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Seterusnya adalah cintakan profesion di mana guru menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai seorang pendidik kepada anak murid, iaitu menyampaikan maklumat dan juga ilmu pengetahuan supaya murid dapat menjadi seorang insan yang berguna kepada keluarga dan bangsa. Daripada refleksi ini, penambahbaikan yang boleh saya utarakan adalah guru dan pengawas lebih tegas memantau murid semasa perhimpunan rasmi dan perhimpunan pagi. Ini bagi mengelakkan pelajar atau murid berborak semasa perhimpunan dijalankan. Dan seterusnya adalah senaman pagi ditambah baik dengan tarian tradisional pelbagai kaum yang ada di negara kita. Dan yang terakhir adalah budaya luar kelas, iaitu memutik sampah jika terserempak dengan apa-apa. Dan yang terakhir adalah budaya luar kelas, iaitu memutik sampah untuk menjaga kebersihan sekolah bersama. Akhir sekali adalah rumusan di mana kursus pengalaman awal di sekolah ini adalah sebagai gambaran pada masa hadapan apabila menjadi seorang guru. Dan saya dapati cabaran dalam mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia melibatkan aktiviti fizikal dan tidak semua murid suka atau meminati aktiviti-aktiviti fizikal semasa waktu persekolahan. Akhir sekali adalah rumusan di mana kursus ini adalah sebagai gambaran pada masa hadapan apabila menjadi seorang guru.
Ternyata cabaran dalam mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan bukanlah sesuatu yang mudah kerana tidak semua murid suka atau meminati aktiviti-aktiviti fizikal semasa persekolahan. Dan seterusnya, pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah mengikuti PAK 21 dan ternyata ia lebih berkesan. Dan yang terakhir sekali adalah guru menjadi tunjang kepada sahsiah dan perkembangan diri murid melalui penyampaian ilmu pengetahuan. Tanpa guru, siapalah murid, dan tanpa guru, siapalah saya. Dengan ini, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.